Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Muhammad Serafi bin Saimi dari unit Bahasa Melayu 3 akan mempertahankan satu aplikasi yang boleh dijadikan sebagai bahan bantu mengajar bagi membantu guru dalam sesi pengajaran dan pengajaran PDP. Hari ini saya akan mempertahankan tugasan 2 iaitu persembahan bagi kursus BMMB 3213 Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah, dan ucapan terima kasih diucapkan kepada pensyarah bagi kursus BMMB 3213 iaitu Dr. Rosli bin Abdul Rahman. Jom sama-sama kita lihat terlebih dahulu tujuan saya membuat video ini. Niat saya untuk mengadakan video ini adalah bertujuan untuk menyatakan pengupdatasian aplikasi digital sebagai bahan bantu mengajar yang dapat membantu guru dalam sesi PDP. Jom terlebih dahulu kita lihat apa itu yang dimaksudkan dengan BBM, bahan bantu mengajar. Bahan bantu mengajar BBM merupakan kelengkapan yang digunakan oleh guru untuk membantu mereka dalam menyampaikan pengajaran. Bahan bantu mengajar bukan sahaja merujuk kepada buku teks semata-mata, namun bahan bukan elektronik dan alat yang bercorakkan pengalaman dan bahan autentik juga merupakan bahan bantu mengajar. Contohnya, aplikasi Quizizz, aplikasi EducaPlay, aplikasi Google Sheet atau worksheet yang dapat membantu guru untuk membagi tambahan ilmu kepada murid untuk menguasai suatu pembelajaran. Mari kita capahkan lensa perbincangan kita pada aspek elemen dalam bahan bantu mengajar. Dalam bahan bantu mengajar ini, terdapat 4 elemen. Yang pertama, elemen bahan visual. Yang kedua, elemen teks. Yang ketiga, elemen audio, video dan animasi. Dan yang terakhir, elemen infografik. Jom kita lihat secara terperinci kelebihan atau manfaat bagi keempat-empat elemen tersebut. Mari kita lihat kepada elemen pertama iaitu elemen bahan visual. Apa itu bahan visual? Bahan visual menunjukkan kepada bahan maujud atau bahan yang mendapat menarik minat pelajar dan terdapatnya animasi atau kartun yang boleh mewarnai sesuatu bahan visual, sesuatu bahan pengajaran tersebut. Dan yang kedua, bahan teks. Kebiasaannya para guru gemar menggunakan bahan teks ini kerana mudah difahami dan mudah didapati, dan bahan itu juga dapat memudahkan pelajar untuk mencari maklumat. Dan yang ketiga, elemen gabungan elemen audio, video dan animasi. Ketiga-tiga gabungan ini mampu mewujudkan suasana PDP yang harmoni, kondusif dan menyeronokkan, dan pelajar juga akan meningkatkan semangat mereka untuk terus belajar dan mereka akan lebih tertunggu-tunggu apakah guru buat untuk terus belajar. Dan yang keempat, infografik, iaitu elemen yang terakhir dalam bahan bantu mengajar iaitu infografik. Elemen infografik ini akan adanya mengenai kandungan-kandungan pembelajaran yang akan dia belajar, objektif dan skop apa yang akan guru ajar kepada mereka, dan terdapat juga maklumat tambahan mengenai pembelajaran mereka. Contohnya, kata ganda. Dalam infografik tersebut, guru akan mencari maklumat tambahan dan akan dimasukkan kepada infografik tersebut dan akan di-sharekan atau dikongsi bersama pelajar mereka. Dan infografik ini juga amat menarik dan sentiasa digunakan pada abad teknologi ini. Jom kita sama saksikan mengenai platform digital yang telah saya pilih dalam membantu guru bagi melancarkan proses PDP mereka. Aplikasi digital yang saya pilih iaitu Google Site. Apa itu Google Site? Google Site merupakan ruang maya yang boleh digunakan sebagai laman web untuk aktiviti-aktiviti seperti e-portfolio pelajar, penciptaan digital dan dokumentasi digital. Jika dilihat pada sudut yang lebih mendalam, salah satu kegunaan dan manfaat yang boleh diambil dari aplikasi Google Site ini ialah ianya sesuai digunakan sebagai satu platform untuk para guru mengumpulkan bahan-bahan pelajaran yang diperoleh menerusi internet yang relevan dan sesuai dengan silibus dan boleh dijadikan sebagai bahan bantu mengajar mereka agar sesuai dengan standard kandungan dan standard pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat datang ke laman Cikgu AP. Mari belajar bahasa Melayu bersama Cikgu. Okey. Google Site ini yang telah saya sediakan ini merupakan salah satu bahan mata mengajar untuk membantu guru bagi melancarkan sesi pengajaran dan pembelajaran mereka, iaitu sesi PDP. Jom kita lihat apa yang terdapat dalam Google Site yang telah saya sediakan. Okay. Di sini dapat arahan menu. Sila klik pada perkara yang anda kehendaki. Dalam Google Site saya ini terdapat DSKP Bahasa Melayu tahun 4, bahan PDP yang berkaitan pengajaran yang dah akan saya ajarkan, aplikasi digital dan aspek komuniti. Pertama kali saya perkenalkan diri saya, iaitu nama diberi Muhammad Syafie bin Saimi dan tarikh lahir 26 Ogos 2004 dan tempat belajar IPG Kampus Datuk Razak Ismail. Jom kita lihat pada aplikasi DSKP. Okey. Pertama, DSKP Bahasa Melayu tahun 4. Di sini terdapat standard pembelajaran dan objektif pembelajaran. Yang pertama, pada sesi pembelajaran ini saya memfokuskan kepada kata adjektif waktu dan kata adjektif panca indera. Dan ini standard kandungan memahami dan menggunakan gulungan kata mengikut konteks. Dan yang kedua, standard pembelajaran 5.1.3 memahami dan menggunakan kata adjektif mengikut konteks panca indera dan kata adjektif waktu. Objektif pembelajaran adalah murid dapat mengetahui kata adjektif waktu dan kata adjektif panca indera. Murid juga dapat mengelaskan sekurang-kurangnya 5 daripada 10 kata adjektif waktu dan sekurang-kurangnya 5 daripada 10 kata adjektif panca indera. Dirasa dengan betul dan tepat. Yang ketiga, murid juga dapat menggunakan 6 daripada 10 kata adjektif waktu dan 6 daripada 10 kata adjektif panca indera dia dirasa mengikut konteks dengan betul dan tepat. Dan yang terakhir, adjektif yang terakhir ialah murid dapat menilai dan mengaplikasikan kata adjektif waktu dan kata adjektif panca indera dalam kehidupan harian. Jom kita lihat kepada bahan PDP. Yang pertama, buku teks. Di sini terdapat buku teks tahun 4 dan ini merupakan bahan yang akan saya ajarkan menurut buku teks, iaitu tata bahasa mengenai Muzium Pertanian, iaitu berkaitan kata adjektif waktu dan kata adjektif panca indera. Dan di sini juga terdapat slide atau nota yang telah saya sediakan. Contohnya, nota kata adjektif. Seterusnya, gambar. Okey. Ini contoh gambar mengenai kata adjektif panca indera dan kata adjektif waktu. Dan ini dapat membantu guru untuk digunakan dalam sesi PDP. Yang kedua, terdapat video mengenai apa itu kata adjektif dan guru boleh guna ini sebagai set induksi kepada sesi pengajaran dan pelajaran. Dan yang terakhir, lagu. Okey. Lagu juga merupakan sesuatu yang menarik dan boleh digunakan dalam kaedah didik ibur yang mana pelajar akan menyanyi dan pelajar mengetahui kata adjektif yang terdapat dalam lagu itu. Dan seterusnya, aplikasi digital. Aplikasi digital merujuk kepada permainan atau aplikasi online yang boleh digunakan untuk guru membantu meningkatkan tahap kefahaman murid. Contohnya, saya menggunakan aplikasi EducaPlay untuk sebagai kuis kata-kata adjektif waktu dan panca indera. Ini sebagai latihan kepada mereka selepas mereka mengetahui mengenai kata adjektif dan kata adjektif waktu dan kata adjektif panca indera. Jom kita main. Okay, seterusnya kita pergi kepada komuniti. Dalam komuniti ini terdapat aplikasi Instagram, YouTube, WhatsApp dan TikTok. Dan sekiranya mereka terdapat persoalan yang muskil, mereka boleh klik di mana-mana aplikasi ini untuk bertanya kepada saya mengenai
bahan PDP yang telah saya sediakan. Dan yang terakhir, terdapatnya borang penilaian. Okey, borang penilaian merupakan borang yang akan diisi oleh guru-guru atau mereka yang singgah atau masuk kepada laman site saya untuk memberi pandangan atau cadangan penambahbaikan untuk saya tambah baik pada masa akan datang. Saya rasa itu sahaja mengenai aplikasi digital yang telah saya pilih melalui Google Site yang dapat membantu guru dan boleh dijadikan sebagai bahan bantu mengajar dalam sesi PDP mereka. Sekian, terima kasih. Saya juga menggunakan slide interaktif sebagai bahan bantu mengajar saya dalam sesi PDP kali ini. Bagi sesi PDP kali ini, saya memilih buku teks atau DSKB Bahasa Melayu tahun 4 iaitu kata adjektif waktu dan kata adjektif panca indera. Kata adjektif waktu dan kata adjektif panca indera ini sesuai dengan standard kandungan 5.1 memahami dan menggunakan golongan kata mengikut konteks dan standard penjarahan pula 5.1.3 memahami dan menggunakan kata adjektif waktu dan panca indera mengikut konteks. Dan hal ini terdapat dalam muka surat 142 buku teks tahun 4 Bahasa Melayu mengenai topik berkebun. Mari kita berkebun. Jom kita saksikan slide interaktif yang telah saya sediakan. Kata adjektif. Kata adjektif merupakan golongan kata yang menerangkan keadaan atau sifat sesuatu frasa nama. Mari kita lihat kepada kata adjektif waktu terlebih dahulu. Jom kita saksikan. Apa itu kata adjektif waktu kanak-kanak? Kata adjektif waktu digunakan untuk menerangkan konsep waktu. Jom sama-sama kita baca apa perbualan penduduk kampung Seri Melaka ini. Jom. Itu adalah jam. Jam telah menunjukkan 8 pagi. Jom berkebun. Saya sudah mengerti asal pertanian. Apa itu jam? Jam merupakan kata adjektif waktu. Contoh kata adjektif waktu. Yang pertama, baharu, lama, lewat, segera, lampau. Contoh kata adjektif waktu juga iaitu silam, awal, lambat, cepat dan suntuk. Jom kita lihat contoh ayat kata adjektif waktu. Ayat pertama, kami tidak pergi kerana waktu sangat suntuk. Yang kedua, usah dikenang, waktu yang lampau. Yang ketiga, tiada kenderaan berenjin pada masa silam. Okey. Yang manakah kata adjektif waktu? Yang pertama, pada ayat pertama, suntuk. Pada ayat kedua, perkataan lampau. Yang ketiga, ayat ketiga, mana kataan adjektif waktu? Iaitu perkataan silam. Jom kita lihat pada kata adjektif yang kedua, iaitu kata adjektif panca indera. Kata adjektif panca indera adalah kata adjektif yang digunakan untuk menerangkan konsep rasa, pandang, dengar, bau dan sentuh. Jom kita lihat perbualan animasi penduduk Seri Melaka. Alia, kenapa awak menjelikan lidah? Lidah saya berasa pahit. Kenapa? Sebab saya termakan peria. Oh, okey. Apa kata adjektif panca indera yang terdapat dalam ini? Dalam perbicaraan mereka. Apa? Betul, pahit. Contoh kata adjektif panca indera. Yang pertama, sedap, lazat, masam, manis, masin. Contoh lain kata adjektif panca indera. Payau, pahit, lemak, tawar dan kelat. Jom kita lihat contoh ayat kata adjektif panca indera. Yang pertama, isi pisang emas itu manis rasanya. Yang manakah kata adjektif panca indera dalam ayat ini? Perkataan mana? Manis, betul. Yang kedua, emak menyediakan hidangan yang sangat lazat. Mana perkataan panca indera? Lazat. Okay. Yang ketiga, buah orang itu berasa masam. Yang manakah kata adjektif panca indera? Perkataan apa? Masam, betul. Ini sahaja pembelajaran kita pada hari ini.
Tahniah semua. Ini bintang untuk kamu semua. Kamu semua memang bijak dan terbaik. Mari kita capahkan lensar pemikiran kita pada aspek yang lebih mendalam, iaitu implikasi bahan batu mengajar BBM terhadap guru dan pelajar. Yang pertama, implikasi BBM terhadap guru adalah pengurusan PDP dapat dilaksanakan dengan lebih teratur dan berkesan kerana kaedah yang digunakan sangat efektif dan menarik. Dalam hal ini, guru kebiasaannya menggunakan kaedah-kaedah yang menarik minat pelajar untuk terus belajar dan fokus terhadap pembelajaran mereka. Contohnya, kaedah didik ibu. Apa itu kaedah didik ibu? Kaedah didik ibu merujuk kepada kaedah mendidik dan menghibur. Dalam hal yang sama, guru akan mendidik atau mengajar dan diselitkan dengan kaedah menghibur, iaitu nyanyian. Contohnya, nyanyian lagu Kata Majmuk Mantap. Dalam hal itu, cikgu akan menyanyikan lagu yang mudah murid fahami dan ingat, dan pada yang sama, murid dapat mengetahui ke-15 kata majmuk mantap. Dan yang kedua, guru dapat meningkatkan kemahiran teknologi supaya selaras dengan anjakan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPM 2013-2025. Dalam hal ini, pendidikan kita pada hari ini lebih mendorong kepada penggunaan teknologi agar seiring dengan keperluan dunia. Justeru, guru-guru ini perlu mempunyai kemahiran yang cukup mengenai teknologi supaya mereka dapat mengajar pelajar dengan kaedah yang menarik dan sesuai dengan kemahiran mereka dan aras kognitif mereka. Yang ketiga, guru bertanggungjawab menggunakan peruntukan yang diberi dengan efisien dalam sesi PDP. Oleh itu, dengan penggunaan teknologi ini, guru juga akan mengurangkan peruntukan wang yang dikeluarkan untuk membeli bahan batu mengajar atau membuat bahan batu mengajar, dan guru pada masa ini akan lebih menggunakan aplikasi digital untuk menjadikan bahan batu mengajar, dan BBM digital ini akan menjimatkan wang mereka. Jom kita lihat implikasi bahan batu mengajar terhadap murid. Yang pertama, bahan batu mengajar ini dapat menarik minat murid untuk terus belajar dalam suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Hal ini dikatakan demikian kerana pelajar pada zaman abad ke-21 ini, mereka dibesarkan dengan teknologi dan mereka dah terbiasa dengan teknologi-teknologi yang terkini, dan mereka memerlukan pembelajaran yang menyeronokkan mereka dan mereka dapat bermain dalam pembelajaran. Contohnya, permainan hot seat ke, dan mereka akan bersemangatlah untuk belajar. Dan yang kedua, murid dapat memahami secara mendalam tentang suatu ilmu yang dipelajari dan mengukuhkan ikatan mereka. Hal ini kerana pelajar akan dapat bahan-bahan bantu mengajar daripada guru yang lebih menarik dan yang berwarna, dan mereka akan lebih fokus terhadap pembelajaran yang cikgu sampaikan. Dan yang ketiga, penggunaan bahan batu mengajar ini juga dapat membantu murid untuk meningkatkan tahap intelektualisme mereka menerusi proses pembelajaran yang berkesan. Dalam hal ini, guru menjadi domain utama dalam penyampaian pembelajaran yang menarik dan berkesan agar murid dapat menggunakan pembelajaran yang ilmu yang mereka dapat dalam situasi kehidupan harian mereka dan pada masa akan datang. Secara keseluruhannya, pengaplikasian aplikasi digital sebagai bahan batu mengajar pada era abad ke-21 ini memberi 1001 manfaat terhadap guru dan pelajar dalam meningkatkan sistem pendidikan negara kita. Hal ini kerana keperluan global memerlukan teknologi dan pendidikan yang mementingkan teknologi agar selaras dengan keperluan semasa, dan mereka dapat mengadaptasi dan mengaplikasikan kemahiran mereka pada masa akan datang supaya mereka dapat membentuk diri yang kompeten dan mampu dan berani menempuh cabaran hari mendatang. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.